itulah realitinya. Kalau kita macam dah memerlukan insurans baru kita sibuk mencari. Macam saya sendiri kan, Fad. Saya dah claim insurans untuk bil perubatan di hospital ni dah dekat 7-8 kali dah. Sepanjang 10 tahun ni. Dan alhamdulillah memang ada kita menenangkan hatilah bila hospital kita nak pulih dan sebagainya, kita tak terbeban dengan bebanan untuk membayar kos perubatan itu. Kalau bercakap tentang insurans Sofia tu 7-8 kali tu, nilainya tu saya pun tak tahu nak cakap apa kan. Tapi kalau kita lihat tadi tu ada seorang artis tu yang kredit limitnya dah 200,000 dah habis diguna pakai. Betul. Itu yang ada insurans. Jadi andai kata kalau kita ni tak ada insurans langsung bagaimana kan? Okey, jadi jom kita bercakap tentang soal wang pada hari ini, kepentingan insurans kesihatan. Kita bersama dengan Dr. Nur Hazirah Taufik, Perunding Takaful bersama dengan kami. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okay, firstly saya nak ucapkan terima kasih kepada pihak MHI kerana menjemput saya. Sebab kita tahu awareness tentang takaful ataupun insurans perubatan, takaful perubatan di Malaysia ni sangat rendah. Kalau saya boleh petik sikit laporan daripada Bank Negara Malaysia, sebenarnya tahun 2021 hanya 18% rakyat Malaysia yang dilindungi oleh takaful, dan pada tahun 2022 hanya meningkat 1%, which is 19%. Rendah. Ya, sangat rendah sebenarnya. Okey. Merisaukanlah sebenarnya ke angka itu. Jadi menandakan macam rakyat Malaysia ni masih lagi belum terdedah lah tentang insurans ni. Atau sebab faktor apa tu rasa-rasanya, Doktor? Dia mungkin faktor mungkin awareness yang mungkin kita kurang sampaikan ke dalam masyarakat, dan mungkin masyarakat masih lagi skeptikal kepada ejen takaful sendiri, dan juga mungkin bidang ataupun industri takaful ni sendiri mungkin masih baru berbanding dengan insurance itself kan. Di Malaysia ni kalau kita tengok berbanding dengan negara maju, negara maju lebih protected, dia punya mungkin dia wajibkan kepada rakyat dia kan. Okey, so itu mungkin saya boleh sepetik sikitlah laporan Bank Negara Malaysia. So apa kepentingan takaful ni sebenarnya? So saya nak bila cakap pasal takaful kesihatan, saya nak huraikan dalam bentuk dua komponen. Yang pertama tentang pampasan sakit kritikal, sebab dia dua benda yang berbeza dengan medical card yang kita selalu sebut medical card kan, kad perubatan. Sebab bila kita kata kita nak cover tentang kos perubatan hari ini, dua komponen ni mesti ada. Sebab medical card dia adalah untuk menampung kos rawatan di hospital sahaja. Yes. Okay. Mungkin ada sedikitlah dalam certain package medical card tu yang dia bagi sedikit daily allowance for admission bila masuk ward kan. Okay. Tapi dia tidak akan mampu menampung kos yang disebabkan oleh kita didiagnose dengan satu-satu sakit kan. Apa yang saya perhatikanlah kepada orang yang bila diuji dengan sakit, ada dua benda yang berlaku pada dia. Yang pertama, income dia akan terjejas. Okey. Sama ada terjejas terus ataupun terjejas sikitlah. Okey, dan yang kedua adalah kos untuk meneruskan kehidupan dia akan lebih tinggi. So apa yang membantu dia adalah dari segi pampasan sakit kritikal. Okey, so kerana pampasan sakit kritikal ni wang tu akan masuk ke dalam akaun pencarum takaful tu sendiri. Okey. So mesti ada dua komponen ni lah. So kenapa penting? Sebab untuk ia adalah salah sebahagian daripada financial management kita. Okay, memang kita unjurkan untuk 10% daripada kita punya pendapatan income kita untuk protection. Kalau kita dah settle protection, kita boleh 90% kita boleh buat apa saja, simpanan, investment, kan, dan segala komitmen lain. So kita protect income dulu, dan kita boleh settlekan yang lain. Doktor sebutkan 10% daripada pendapatan kita untuk dimasukkan ke dalam insurans takaful ini untuk ialah just in case kiranya memerlukan. Tetapi realiti kos perubatan pada masa ini sangat-sangat tinggi kan, Doktor. Jadi apakah sebenarnya satu coverage ataupun nilai insurans yang sepatutnya minimum kita ada supaya apabila datangnya penyakit ke memerlukan perubatan sebagainya cukup untuk memberikan satu protection menyeluruh kepada pesakit tersebut? Okey. Bercakap tentang kos perubatan ya. Umum mengetahuilah kos perubatan ni makin tahun makin meningkatlah disebabkan oleh inflasi perubatan itu sendiri. Setuju. Even ada satu laporan pada tahun 2022 yang menyatakan inflasi kos perubatan meningkat 6 kali lebih tinggi daripada inflasi biasa. Wow. Yes. Dan memang kalau kita tengok beberapa laporan yang lain, kalau perbandingan harga kos perubatan 10 tahun yang lepas dengan hari ini, dia meningkat 3 kali ganda juga. Okey, itu secara gambaran secara kasar lah. Ini di Malaysia ataupun seluruh dunia?
Yang saya baca report tu di Malaysia lah. Baik. Yes. And then tentang apa tadi yang Sofia tanya tentang berapa nilai kos perubatan ataupun insurance coverage yang seharusnya? Mungkin benda ni pun rakyat Malaysia kurang tahu. Mereka fikir mungkin pergi ke hospital government bayar mungkin RM1. Tapi in reality memang hospital government kita ada subsidi dan mungkin tidak semahal hospital swasta. Tapi in reality ada sakit-sakit tertentu yang still kos dia melibatkan RM4,000, RM5,000 juga sebenarnya. Dan untuk kos perubatan, kalau saya boleh katakan yang antara kos perubatan yang tinggi adalah yang melibatkan sakit kritikal lah. Kalau sekarang kalau sakit kritikal yang common dengan lifestyle zaman sekarang, kanser lah kan. Kanser, bila melibatkan kanser memang dia punya julat range, dia punya kos tu paling rendah RM20,000, mungkin RM20,000 dah tak applicable sekarang, dan boleh sampai RM500,000. Sebab kita menyebut tentang kemoterapi. Ini menggunakan alat-alat perubatan yang canggih dan sebagainya, dan semestinya bukan RM1. Itu yang kita kena tahu. Sebab ada juga persepsi daripada masyarakat yang mengatakan bahawa tak ada insurans tak apa, boleh pergi ke hospital kerajaan, kan. Jadi kita kena tahu juga kalau ada kata kalau kita sakit kronik dan sebagainya, kita harus juga mengeluarkan certain amount untuk kita nak menanggung segala penyakit kita tu. Okey, bercakap tentang perkara ini, kita faham rakyat Malaysia sekarang ni ramai yang dah pun kata orang tu terjejas sumber pendapatan mereka dengan harga barang tinggi dan sebagainya. Sekarang ni kos perubatan pun makin lama makin tinggi. Jadi macam mana caranya untuk mereka ni yang kurang berkemampuan, sekiranya mereka nak juga memiliki polisi insurans tersebut, ada mungkin solusi daripada doktor sendiri? Okey, sebenarnya di Malaysia kita ada banyak takaful provider. Sebenarnya dalam kalangan takaful provider ni ada syarikat-syarikat yang menyediakan polisi medical card serendah RM18, RM20, RM50. Tapi dia hanya fokuskan pada sakit kritikal. Means kalau sakit-sakit biasa seperti denggi ke, appendix ke, dia tak boleh guna this medical card. Dia hanya fokus kepada sakit yang memang kos dia sangat tinggi lah. Okay, so sebenarnya ada takaful provider yang menyediakan benda ni. Ada pilihan untuk mereka. Jadi dia melihat kemampuan kita untuk membeli pada masa yang sama, asalkan ada satu coverage. Tapi untuk dijadikan satu guideline ataupun pemahaman usia apakah yang seharusnya kita ada mula ada insurans atau perlindungan kesihatan ini, supaya harganya tak terlampau mahal dan kita boleh mula daripada usia yang sesuai supaya boleh dibawa ke usia lanjut nanti, doktor. Okey, kita faham konsep takaful ni dia berdasarkan risiko. So kalau bercakap tentang usia apa yang mungkin tidak terlalu mahal, sebenarnya usia yang paling rendah risiko dia. Kalau kita tengok usia yang paling tinggi risiko adalah mungkin umur 5 tahun ke bawah. Mereka lebih fragile, dan juga mungkin umur 50 tahun ke atas. Memang kalau kita buat calculation pun memang risiko mereka lebih tinggilah, dan barangkali untuk mereka admit tu lebih tinggi. So sebenarnya pengiraan harga takaful tu sebenarnya berdasarkan risiko-risiko ni lah. So sebenarnya untuk mencarum dalam takaful ni boleh serendah seawal 30 hari, usia 30 hari sehingga umur 60 tahun. Wow. Yes. Sebab apa, lagi muda kita ambil itu lagi murah lah kan. Dan juga ada polisi-polisi yang boleh naik juga Ada polisi-polisi yang boleh dinaikkan juga Okay, untuk medical card memang sebab kita bergantung pada inflasi perubatan. Yes. Untuk tampung kos perubatan kita kena follow inflasi perubatan. Okey doktor, andai kata kalau kita ni nak beli insurans, kiranya hari ni tengok Malaysia hari ni baru macam tersedar. Tergerak hati. Tergerak hati. Tengok Sofia pula memang tergerak hati lah kan nak beli insurans kalau dia jual insurans. Okey. Apa tindakan yang harus mereka lakukan? Nak lihat apa dari segi apa sebenarnya doktor? Firstly, mereka kena cari ejen takaful yang berlesen lah, bertauliah berlesen, dan duduk dengan mereka sebab setiap orang keperluan dia berbeza-beza. So bila duduk dengan perunding takaful, mereka boleh bincang apa keperluan masing-masing. Sebab ada setengah orang dia sudah ada perlindungan daripada company yang mana perlindungan itu mungkin sudah cukup untuk dia lifetime coverage ataupun unlimited coverage. So mungkin keperluan dia lebih kepada pelepasan hibah kematian, hilang upaya kekal ataupun sakit kritikal. So soalan Fazli tadi, jawapan dia adalah kena duduk dengan perunding takaful berbincang. Bincanglah. Yes. Dan akhir sekali doktor, dijadikan satu pengalaman doktor sendiri kan, melihat mereka yang mungkin dah terlampau terlambat baru nak cari insurans, baru nak meminta sokongan orang ramai untuk mendapatkan dana perubatan dan sebagainya.
iaitu satu perkara yang sangat sedih, sangat-sangat kritikal tempoh itu kan. Untuk mengelak situasi ini berlaku, apakah yang boleh disampaikan kepada para penonton supaya kita lebih cakna dengan perlindungan terhadap diri kita sendiri dan juga orang kita yang tersayang? Okay, apa yang saya boleh sampaikan pada Malaysia, memandangkan kita punya tahap kesedaran kepada kepentingan takaful hari ini memang masih sangat rendah lagi. So sebenarnya apa yang kita perlukan untuk protect income kita, untuk protect future kita adalah hanyalah 10% daripada pendapatan kita sebenarnya. Kan? So kita kalau kita tak sediakan this 10%, 10% ni, kita kena pilih untuk menggunakan wang simpanan yang mungkin kita dah simpan lama dan mungkin kita ada impian bersama wang simpanan kita tu kan. Mungkin nak hantar anak sekolah, education kan, higher education, mungkin nak travel. So, bila kita diuji dengan sakit, kalau kita tak ada backup medical card ataupun pampasan sakit kritikal, kita terpaksa gunakan saving kita ni. Yeah. Dan juga saya nak ubah sikitlah pandangan orang ramai kepada takaful ni. Okay, sebenarnya kita mungkin boleh pandang dari segi konsep ibadah lah sebenarnya. Sebab konsep takaful itu sendiri, sebenarnya kita sumbangan orang ramai yang mana kita berpakat siapa-siapa yang diuji dulu, dia akan terima pampasan mengikut apa yang dipersetujui lah. So kalau contoh kita tak guna takaful tu, jangan kita anggap itu sebagai rugi. Kita anggap itu sebagai rahmat lah. Sebenarnya kita tak diuji kan. So dan kita anggap itu sedekah kepada orang yang diuji. Okey, doktor, bercakap tentang sikitlah kan. Ada di antara kita yang ambil insurans tapi tak sedar tentang kredit limit dalam tu. Kan mereka pakai itu lah dah habis semuanya. Jadi macam mana nak terangkan tentang perkara itu pula? Sebenarnya kalau kita tengok hari ini, saya nak fokus kepada sakit kanser lah. Sebabnya sakit kanser sangat common sekarang dan saya tengok dia sakit kanser ni dia tak terhad kepada orang yang ada family history. Dia siapa-siapa pun boleh dapat. Seawal umur setahun, 2 tahun pun boleh dapat. Especially macam leukemia, lymphoma kan. Okay, so bila melibatkan kanser, satu vial ubat tu dah 50,000. So limit, credit limit 200,000 saya rendah. So go for million, 1 juta ataupun 2 juta. Dan kalau ada sejarah keluarga yang punya mungkin penyakit kanser, limfoma dan sebagainya, adakah mereka masih eligible ataupun boleh mendapatkan perlindungan seperti itu, doktor? Boleh. Sebab tu saya kena duduk dengan perunding takaful, kita bincang how far. Sebab kita kena faham juga takaful ni dia tak cover kalau benda yang related tu hereditary, keturunan. Okay? Kalau sakit tu kita identify bukan sesuatu yang bersifat keturunan, insya-Allah boleh cover. Anda telah pun dengarkan sendiri, inilah masanya supaya tak terlampau lambat. Dan bila kita bayangkan kalau kita dah sakit, dah terlantar di hospital, baru kita nak mencari sokongan dana wang dan kita memberikan sedikit bebanan kepada keluarga kita, itu yang kita tak nak sebenarnya. Satu lagi amat kerugian lah, anda kata kalau kita tersedah ketika usia kita 30-an, ketika usia kita dah meningkat, kita nak kena bayar bulanan tu lagi lama lagi lah tinggi kan. Jadi sementara masih muda ni lagi, anda mungkin tengok 18 tahun ke apa semua ni, anak-anak kita ke, ambillah insurans untuk masa depan kita juga. Okey, terima kasih diucapkan kepada tetamu dengan kita bercakap tentang kepentingan insurans kesihatan, Dr. Nur Hazirah Taufik, perunding takaful. Terima kasih.